Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar bahawa selimut, ya, baju, kain-kain plekat apa semua ni, yang masing-masing kita punya ni dia ada aura dia. Ana bawa jemaah haji ni tiap tahun. Ada seorang tu dia pergi kali kedua. Anak dia dengan dia memang very close lah. Sehingga kali pertama dia pergi tu, baru dalam 8 hari anak dia jatuh sakit terus. Kerana rindu pada dia, punya dia tu lah. Jadi anak tanya ni, datang sini entah macam mana anak? Oh, settle ustaz. Ada seorang tok guru daripada Kedah pesan supaya kata dia sebelum daripada pergi, anak pakailah kain plekat 2-3 hari. Lepas tu masa nak berangkat, kain plekat tu bagi dekat anak. Pesan dia kalau tidur selimut dengan kain plekat abah. InsyaAllah dia hilang rindu, dia tak ada apa. Satu ada aura, kain tu dia ada bau dia. Manusia ni badan ada bau dia. Jadi dia dapat yang tu, dia rasa ada talian dia dengan ayah dia. Ada kontak dari segi rohiyah. Itu boleh mendatangkan sakinah dalam diri dia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih mengetahui daripada orang lain. Maka ditinggalkan selimut yang setiap hari dia selimutkan jasad dia. Bayang tuan-tuan, ni kelebihan bagi Sayyidina Ali. Maka bila dia selimut tu, Allah ya Rabbi, sudahlah tempat tu bekas tempat tidur Nabi, dia pergi tidur atas tu. Kemudian dia berselimut lagi, aura bau jasad Nabi, kasturi duk lekat kat kain tu. Mana tak tenang Sayyidina Ali. Kalau kita pergi di Masjid Nabawi di Madinah, katalah belakang ini dinding Masjid Nabawi lah, ni laluan. Kalau orang lelaki keluar ujung sana pintu Baqi', sana tu perkuburan Baqi'. Ini dinding Masjid Nabawi ni, cuba perhati tengok. Ramai orang-orang tua, jenis otai-otai, muallimul kabir, ulama-ulama yang hebat-hebat, mereka duduk dekat dinding-dinding ni, dia bersandar. Kalau dia bangun, cepat dia buka seban, dia letak. Tu kan dia letak Quran, kena ambil Quran, lari-lari dia cepat. Takut orang replacing, ambil tempat. Tengok belah hujung ada yang alim. Ana jumpa, ana ingat sempat dalam 8 tahun. Tua sangat. Tua sangat. Sehingga kalau dia duduk, dia punya lutut tu, anak dia ikatkan dekat dada dia. Dia duduk tu, punggung dia letak dekat tapak kaki kiri, kaki kanan tu tegak lutut tu. Boleh bayang? Lutut itu ikat kat badan itu dengan kain. Dia duduk nyentuhlah tangan ketat, duduk baca Quran situlah. Tahun ke-9 anak datang, dia tak ada, boleh jadi dah meninggal. Dia tu memang disuruh angkat. Dia suruh anak dia minta tolong orang, tolong angkat. Dia tunjuk ada tempat letak situ. Itu tempat-tempat macam tu orang-orang macam ni dia tahu. Dalam sejarahnya dulu, itu merupakan bahagian depan yang kami tempat laki Masjid Nabawi ni. Itu dulu halaman tu. Halaman rumah para sahabat, halaman tempat istirahat. Kadang Nabi duduk borak bual dengan sahabat. Ada tempat angle belah mana tu wahyu turun kat situ. Cuma hari ni dah jadi masjid, dia berdinding, dia macam tu je lah. Maka orang-orang yang faham, yang memahami, dia tahu juga. Dia carinya tu tempat-tempat macam tu. Usaha juga biar dapat duduk, menyandar walau setengah jam, walau 1 jam. Dia dapat tu aura tu, dia nak ambil. Kadang cari tu ada rezeki tepat-tepat lah. Tu sebab kita masuk ke Raudah. Biarpun berimpit, biar dapat sekerat, biar kot mana. Sebab kalau kira Raudah ni memang insya-Allah bekas-bekas tapak kaki Nabi dan para sahabat ada dalam tu. Kok mana pun pijak terkena punya, insya-Allah. Dan itu menjadi kesaksian pada hari kiamat. Cuma kadang-kadang pandai-pandailah kita cari tiang Aisyah apa semua tu. Tu semua ada rahsia-rahsianya. Tiang taubat berhubung dengan peristiwa sahabat, semua tu.
Yakni Ali bukan nak cari dah. Nabi panggil Ali, ni tempat tidur anak, tolong tak baring sini. Allahu Akbar. Habislah. Tu keberkatan boleh kat dia. Tuan Ali ambil ni anak punya selimut ke entah. Oi, Ali balut tu habislah. Itu habis tak ada rezeki. Sama aja tidurnya itu seperti didakap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalah bezanya? Bau Rasulullah kasturi itu dah ada situ. Aura tu dapat ke Sayyidina Ali. Itu sebab Ali tu jadi haibah. Sahabat-sahabat tu gah dia tu lain. Kan mereka dapat ni kehebatan. Kita sendiri kalau ambil laluan tarikat misal, syekh kita tu guru tarikat, kita dah ikut dia sampai 20 tahun dah. Tiba-tiba satu hari dia cadang, dia nak beli serban baru, dia nak pakai kain serban dia tu, dia ambil, dia kata yang ni anak hadiah kat entah. Wah, itu bagi orang-orang tarikat ni habislah. Begitu ramai anak-anak murid tu, kita yang dapat, itu should be something special. Memang dia dah memerhati secara mata rohani, Rabbaniyah. Dia tak melihat dengan mata lendir ni. Itu kalau orang tarikat tasawuf sufi ni. Jadi bila dia bagi tu something tu, kadang ada yang dapat tongkat kan gitu, ada yang tak dapat apa tapi ada tasbih. Tok Syekh tarikat bagi ke dia, ambil tasbih. Orang lain tak dapat. Itu ada tu. Cuma kadang-kadang Syekh itu dia merahsiakan aja. Kebaikan-kebaikan, kehebatan, boleh jadi gambaran asa-asa karamah. Dia sudah mulai melihat secara pandangan rohani, Rabbaniyahnya. Makanya begitu ada talian, ada kontak. Maka Nabi bila beri kain selimut daripada Hadramaut Yaman, itu kalau istilah lain dia sebut kain redak lah, yang Nabi letak selalu atas bahu ni. Tiba-tiba bagi ke Ali diselimutkan, ini luar biasa lah. Memang betul-betul lah rezeki Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Karenanya hadirin semua, jangan jadi pelik mengapa Ali diambil menjadi menantunya. Sanggup aja Rasulullah menyerahkan Fatimah Zahra untuk dikahwinkan dengan Sayyidina Ali. Walau Ali itu miskin, Ali itu susah, harta tak ada, kan sampai Fatimah Zahra cakap ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah, carilah seorang pembantu. Letih saya macam ni ya Rasulullah. Sayyidina Ali jihad aja, jarang di rumah. Saya nak angkut air gitu begini. Ada juga merungut, dia letih. Tapi Nabi sabarkan Fatimah. Jangan hal-hal macam tu sehingga memungkinkan jadi kita panggil semacam musabak. Mungkin aja nanti terpisah dia dengan Ali. Jangan. Karena ada benda pada Ali yang kamu tak tahu, wahai Fatimah. Masa katanya aku daripada dulu lagi, kamu tu tak ada lagi. Aku beri dah Ali, balut selimut aku sendiri ke dia. Ada sesuatu pada Ali yang tidak ada pada orang lain. Makanya Fatimah, kamu bersabar. Tetap dia suami kamu dan dia tetap menantu aku sampai ke sudah. Ni hal-hal yang kita kena faham. Kita sendiri pun kalau kita berkahwin, dapat anak kita anak tok guru misalnya, ambillah peluang-peluang kelebihan yang ada pada ayah mentua kita sebagai seorang tok guru. Mesti ada kelebihan, yang kata tidak. Entah ke doa dia, selawat sepatah ke dia